Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Nazri Syambil Yassin, AA 20176. Okey, pada hari ini saya akan mengajukan beberapa soalan kepada seorang responden kita yang belajar dari KUPTN Kuala Lumpur. Okey. Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian A ini merupakan soalan biodata diri cik dan bahagian B pula merupakan soalan yang berdasarkan kajian saya dalam etika dan peradaban. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita teruskan dengan soalan bahagian A. Okey, boleh cik beritahu siapakah serba sedikit biodata cik? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurbaiti binti Yassin. Saya berumur 22 tahun dan saya merupakan seorang pelajar di Kolej Universiti Politeknik Mara. Di manakah tempat asal cik dan sekarang cik tinggal di mana? Okey, saya dilahirkan di negeri Kelantan dan saya juga menetap di negeri Kelantan. Okey, status hubungan cik masih bujang ataupun dah berkahwin? Saya masih lagi bujang. Okey. Boleh cik kenalkan keluarga kecil cik? Keluarga kecil saya terdiri daripada ibu dengan ayah saya dan juga adik-adik saya. Dan saya tinggal bersama mereka. Boleh saya tahu hobi cik untuk mengisi masa lapang? Pada waktu lapang, saya lebih menghabiskan masa saya untuk membaca buku ataupun membaca bahan-bahan ilmiah. Okey. Sekarang cik masih belajar ataupun sudah bekerja? Saya masih lagi belajar di Kolej Universiti Politeknik Mara dalam jurusan perakaunan. Cik, boleh cik beritahu saya kenapa cik minat dalam bidang perakaunan? Saya meminati bidang perakaunan daripada sekolah menengah lagi. Dan saya memilih bidang perakaunan kerana salah satunya adalah kerana saya meminati subjek matematik ketika berada di sekolah. Dan saya merasakan jurusan perakaunan adalah sesuatu benda yang menarik dan ceburi. Okey, pengalaman yang paling manis dalam pengalaman yang paling manis cik dalam pelajaran cik, kisah pelajaran cik tu sebelum ni. Boleh cik ceritakan? Sepanjang saya belajar dalam jurusan perakaunan, ketika saya diminta untuk menyiapkan satu full set of calculation accounting, apabila saya melakukan pengiraan tu adalah betul dan seimbang, dan itu merupakan salah satu perkara yang paling gembira yang pernah saya lalui. Okey. Apakah pencapaian tertinggi dalam hidup cik yang pernah cik raih sebelum ni? Pencapaian yang tertinggi yang pernah saya capai, saya
saya diberi jawatan sebagai timbalan presiden untuk Kelab Persatuan di kolej saya. Okey, pada masa harapan, apa yang Cik akan menjadi matlamat Cik untuk raih sesuatu tu? Okey, saya ingin mencapai impian saya adalah untuk menjadi seorang accountant yang berjaya cerita tu dengan belajar bersungguh-sungguh dan rajin untuk belajar dan rajin. Okey, apakah yang bagi hidup Cik, apakah yang paling penting dalam hidup Cik? Dan mengapa Encik mengatakan itu sesuatu yang penting bagi Cik sendiri? Sesuatu yang paling penting dalam hidup saya adalah kejayaan. Dan untuk mencapai kejayaan tu, saya perlulah menjadi seorang yang rajin dan tekun berusaha. Kerana saya yakin bila saya mencapai kejayaan tu, kejayaan itu akan membuatkan saya gembira dan juga membuatkan orang di sekeliling saya, terutamanya ahli keluarga saya, juga bangga terhadap saya. Okey, demikianlah soalan untuk bahagian A. Terima kasih Cik kerana telah menjawab dengan begitu meyakinkan. Okey, seterusnya mari kita teruskan pula ke bahagian B. Tanpa melengahkan masa lagi, sekarang ni Cik dah bersedia untuk kita melanjutkan ke bahagian seterusnya? Ya, sudah pasti. Okey. Soalan bahagian B yang pertama. Berdasarkan pengetahuan Cik, apakah yang Cik tahu tentang penghayatan etika dan peradaban? Okey, berdasarkan pengetahuan saya, etika adalah cara hidup atau budaya yang berkaitan dengan tindakan, hujah ataupun tujuan yang mengarah seseorang kepada makna sesuatu tindakan yang dilakukan seseorang. Etika ni bukan bersangkutan dengan fakta atau fizikal manusia, tetapi merupakan falsafah moral yang mengambil kira tindakan dan tingkah laku manusia. Etika memberi tumpuan terhadap tingkah laku individu, iaitu bagaimana seseorang itu bertingkah laku dalam sesuatu keadaan. Okey, dengan menghayati etika dan peradaban yang wujud dalam masyarakat pelbagai kaum sepertinya di Malaysia, untuk memperteguhkan pemikiran kritikal dan analitikal mereka bagi menangani kehidupan yang lebih mencabar. Okey. Untuk soalan yang kedua pula, apakah peranan ibu bapa untuk membentuk anak-anak mereka bagi melahirkan belia muda yang lebih beretika bagi memimpin negara di masa hadapan? Boleh Cik? Antara peranan ibu bapa, bagi saya, antara peranan ibu bapa untuk membentuk anak-anak mereka adalah ibu bapa perlu menjadi role model, contoh yang terbaik kepada anak-anak mereka untuk dijadikan sebagai ikutan dan juga melazimi akhlak terbaik dalam kehidupan seharian. Okay. Soalan yang ketiga. Boleh Cik jelaskan kesan-kesan yang mungkin timbul apabila rakyat Malaysia sendiri tidak mempunyai akhlak dan adab yang mantap? Okey. Antara kesan-kesan yang mungkin akan timbul apabila rakyat Malaysia tidak mempunyai adab dan akhlak yang bagus dan yang mantap adalah antaranya akan berlakunya rusuhan dalam segala permasalahan. Right now,
antara menyelesaikan masalah kerana pihak kerajaan tidak mendapat sokongan oleh rakyat kerana berlakunya perpecahan antara kaum. Okey. Soalan yang keempat. Pada pendapat Cik, adakah jurang negara kita dengan negara-negara maju seperti Jepun ada kaitannya dengan etika dan peradaban? Terutamanya etika dan adab mereka dalam golongan masyarakat. Apakah jurang? Ya, pada pendapat saya, ya. Kerana kita sendiri dapat lihat bagaimana sikap mereka, iaitu sikap orang Jepun yang menitik beratkan adab dan etika sejak daripada kecil lagi. Kita dapat lihat kemajuan yang negara Jepun kecapi sekarang daripada segala aspek. Jika ingin dibandingkan dengan kemajuan Malaysia sekarang, dan Malaysia dan Jepun mempunyai jurang perbezaan yang agak besar di antara adab dan etika yang dititik beratkan kepada mereka, dan juga kemajuan yang kita kecapi yang ingin dibandingkan dengan kemajuan negara Jepun yang telah mereka kecapi. Okey, soalan yang kelima. Bagaimana adab dan etika boleh dipraktikkan dalam Malaysia kini? Okey, seperti yang kita tahu, yang kita semua sedia maklum, Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai kaum dan pelbagai etnik seperti Melayu, Cina, India, Iban dan sebagainya. Okey, mereka perlulah saling menghormati antara satu sama lain, tidak mengira bangsa dan agama, dan mereka juga perlulah mengamalkan budaya seperti bertegur sapa dan beramah mesra sesama kaum yang lain. Soalan yang ke-6. Apakah 3 cara yang boleh Malaysia lakukan untuk menyepadukan kesatuan kaum pada masa hadapan? Okey. Antara cara Malaysia, antara cara yang boleh Malaysia lakukan untuk menyatukan kesepaduan kaum pada masa hadapan adalah antaranya, pertama, dengan cara Malaysia boleh memfokuskan kepada pendekatan integrasi. Okey, pendekatan integrasi adalah menjadi tunjang agenda perpaduan negara yang membolehkan masyarakat berbelah bangsa dan agama hidup bersama-sama dalam suasana harmoni di satu negara, dan di samping mengekalkan identiti dan ciri bangsa masing-masing walaupun mereka hidup di dalam Malaysia yang merupakan satu negara. Kedua, perlu mewujudkan kesedaran dalam masyarakat, bagi membina peradaban dan mencapai status kemajuan bagi Malaysia. Dan yang terakhir, kesantunan insan dalam mengurus perbezaan dalam masyarakat pelbagai agama dan bangsa perlu dititik beratkan. Ini realiti harus difahami dan diterima oleh semua pihak. Okey. Soalan yang ke-7. Apakah peranan perlembagaan dalam membina adab dan etika rakyat marhain di Malaysia? Okey, antara peranan perlembagaan dalam membina adab dan etika rakyat marhain di Malaysia adalah dengan mewujudkan pemerintah yang adil bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat. Ia juga mengekalkan riwayat negara bangsa dan menjaga kestabilan negara. Okey. Yang ke-8. Sejauh manakah etika dan peradaban akan mempengaruhi kualiti seseorang manusia?
Etika dapat mempengaruhi kualiti seseorang manusia kerana dapat membentuk nilai murni dalam diri. Sebagai contoh, dalam sesebuah organisasi ataupun dalam sesebuah syarikat, terdapat sekumpulan manusia yang beretika. Maka tidak mustahillah untuk memperoleh kejayaan kelak. Akan tetapi, jika sesebuah organisasi tidak mengamalkan sikap beretika, sudah pasti organisasi tersebut akan berada dalam kegawatan kerana ada dalam kalangan pekerja mereka yang mengamalkan rasuah dan tidak amanah dalam menjalankan tanggungjawab mereka sebagai seorang pekerja. Soalan yang ke-9. Pada pendapat Cik, bagaimana cara Cik menghormati jiran tetangga yang berlainan bangsa dan kesan jika Cik menimbulkan isu perkawaman di kejiranan Cik? Okey, pada pendapat saya, antara cara yang boleh saya lakukan, antara cara yang saya lakukan untuk menghormati jiran tetangga yang berlainan bangsa adalah dengan jika berlaku perselisihan faham, saya dan jiran akan membincangkan masalah itu antara satu sama lain dengan rasional. Dan juga kita boleh bertegur sapa, memberi makanan dan juga memberi pertolongan kepada mereka jika mereka berada dalam kesusahan dan juga tidak berlaku sombong terhadap mereka. Dan antara kesan jika saya menimbulkan isu perkauman di kejiranan saya ialah akan menyebabkan aktiviti ekonomi negara akan terjejas. Hal ini kerana pihak kerajaan terpaksa menggunakan banyak duit untuk mengamalkan negara. Jika tidak, negara akan berada dalam kegawatan ekonomi. Okey. Soalan yang ke-10. Ini merupakan soalan yang terakhir. Apakah tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar? Okey, sebagai seorang manusia, kita patut menyayangi dan juga menghormati alam sekitar. Kita patut menyayangi makhluk yang lain, sama ada yang hidup ataupun yang hidup ataupun yang tidak, seperti alam sekitar. Contohnya, kita perlu berfikir secara rasional sebelum melakukan sesuatu perkara yang mendatangkan masalah kepada alam sekitar, seperti membuang sampah, merata-rata, mencemarkan sungai dan minyak ataupun mengeluarkan toksik dari kilang ke sungai. Okey. Tampaknya sudah lengkap soal kaji selidik saya melalui temu cara ini. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Siti Nurbaiti kerana telah memberi kerjasama yang amat mantap dalam temu bual pada hari ini. Nampaknya kita boleh akhiri perjumpaan kita ini dengan tasbih kafarah dan surah. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Sama-sama.